Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita dalam segmen beli benda-benda mengarut dekat Shopee dan Lazada. Tapi sebelum saya tunjuk kepada anda apa barang-barang yang saya beli untuk video kali ini, saya nak buat satu luahan hati. To be honest dengan anda, saya dah tak tahu nak beli apa dekat Lazada dan juga Shopee. Bila saya scroll saya punya feed tu, dia keluar benda-benda yang sama sahaja. Saya tak jumpa item-item yang rare. So kalau anda macam ada item yang anda rasa menarik untuk dikongsikan dengan orang ramai, ataupun maybe item yang anda nak beli cuma anda tak tahu kualiti dia macam mana, anda boleh tulis dekat ruangan komen di bawah. Saya akan beli, saya akan cek, dan kalau bagus saya akan recommend kepada anda. Tanpa berlengah lagi, anda bersama saya Ashraf Jeffrey dalam channel YouTube Mona Lisa. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga button loceng yang ada dekat tepi dia. Jom! Okey, kita mulakan dulu dengan beberapa berbola yang ada atas meja saya. Keyboard yang anda nampak ni bukan saya beli, tetapi ini adalah produk untuk saya review. Cuma berbola-berbola ni ada kaitan dengan keyboard, that's why saya guna keyboard ni. Keyboard ni datang dari Red Dragon. Dia punya model ialah Fizz RGB Wireless Mechanical Gaming Keyboard. Saya tak pasti harga dia berapa. Review incoming, InsyaAllah saya akan kongsikan dengan anda pada masa akan datang lah. Okey, apa benda yang ada dalam berbola-berbola ni? Okey, sebenarnya ada 5 ekor berbola. Cuma sekarang saya buka, dia tak muat lah. Dia tak muat. Ada 5 ekor and dia adalah Pokemon, guys. Okey, jap. Harga untuk 5 ekor ataupun 5 berbola ni ialah dalam RM59 Malaysia. Anda pun boleh beli seketul-seketul loh. Okey, dalam dia ada keycap Pokemon. Keycap jenis yang pelik-pelik macam ni kita panggil dia sebagai artisan keycap lah. Kita ada Pikachu, Charmander, Squirtle rasanya, dan Ivy. Okey, anda tengok jap saya zoom kepada anda. Dia punya muka tu tak nampak macam real punya. Okey, nampak Pikachu, tengok mata dia. Anda boleh tengok dia punya mata Lepas tu ini ada Squirtle ke sebutan dia? Saya pun tak pasti. Lepas tu ada juga Charmander, tapi anda tengok mata dia semua mata macam fake Lepas tu kita ada Bulbasaur. So kita ada 5 ekor. Total dia dalam RM59 Malaysia. Kenapa mata dia macam ni? Kalau anda tertanya-tanya, actually ini bukan genuine punya Pikachu, tapi dia adalah Ditto. Kan dalam Pikachu yang awal-awal dulu ada seekor binatang ataupun monster yang boleh bertukar jadi benda-benda lain. Even dia boleh jadi macam Ash, dia boleh jadi macam Misty, boleh jadi macam Brook. Basically dia boleh transform diri dia tiru kepada orang lain. So ini dia. Ini hasil dia. Untuk bezakan Ditto dengan yang original, tengok mata dia lah. So ini yang bukan original. Kita panggil dia sebagai artisan keycap. Artisan keycap ni sangat mahal dan dia tak praktikal untuk digunakan. Dia lebih kepada kosmetik lah. Jadi kita akan tukar escape button. Okey, jap saya cabut keluar. Cara pasang dia simple saja sebab keycap kan. Cuma saya tak pasti kita boleh pasang bersebelahan ke tak. Macam Ivy ni sendiri dia tak muat masuk dalam telur ni, dalam pokeball dia ni. Tengok bila saya tutup, dia punya nampak kita tak boleh tutup so dia makan space. Kita letak Ivy dulu dekat kita punya escape button. Lepas tu letak Bulbasaur. Yes, kita tak muat nak letak Bulbasaur dekat sebelah Ivy, jadi kita letak bersebelahan dengan kita letak dekat F2 lah. F2, jap masukkan. Kenapa macam ada masalah sikit ni. Alright, then kita letak Charmander. Okay, then kita letak Pikachu dekat F6. Dan last sekali Squirtle. Sebutan dia Squirtle. Okay, anda boleh tengok first kali kita ada Ivy. Lepas tu kita ada Bulbasaur, ada Charmander, ada Pikachu dan juga Squirtle dekat sini. And macam saya bagi tahu kepada anda, dia tak praktikal untuk digunakan dalam seharian kita. Walaupun kita letak dekat button yang kita jarang guna, macam contoh escape ke, memang tak berapa praktikal. Cuma cantik lah, anda boleh nampak Bunyi dia pun akan jadi lagi kuat compare dengan keyboard biasa, dengan keycap biasa.
sebab dia tambah berat kan. That's why bunyi dia lagi kuat. But somehow memang comel lah. Memang cantik So harga dia RM59 Malaysia. Saya letak link dalam ruangan description box below. Second item So ini ialah all-in-one portable screen cleaner. Saya dah guna produk ni dalam sebulan lebih sebenarnya. Dan saya rasa berbaloi untuk saya kongsikan dengan anda. Harga dia murah sahaja, below than RM10 Malaysia. RM9.99. Ini basically untuk kita cuci screen smartphone kita yang best. Okay, dia punya bentuk datang macam ni. Kita boleh tolak dia keluar dan kita boleh spray Okay, saya ambil saya punya smartphone. Smartphone saya memang kita kata teruk gila lah. Dia punya surface tu penuh dengan debu, penuh dengan air liur. So cara guna dia simple saja guys. Kita just spray. Dan dekat body dia ni dah ada pun microfiber punya kain. Kita just lap dia macam ni. Dia tak akan merosakkan kita punya itulah, kecuali anda langgar dia punya plastik yang ada dekat atas tu. So kita boleh cuci dengan sangat-sangat bagus. Apa-apa pun, saya recommend anda buat benda ni dekat anda punya tempered glass, bukan direct ke kaca smartphone anda. And kita boleh guna dia bukan smartphone sahaja, dekat notebook pun boleh, dekat screen monitor pun tak ada masalah. Cuma itulah setakat mana ketahanan microfiber yang dia bagi kepada kita ni saya tak pasti. So dalam dia bagi kepada kita extra water Tak silap saya ini adalah sabun dan juga alkali water. Okay lah, so far saya guna sebab saya ada lapik screen protector dekat saya punya Samsung Galaxy Z Fold ni. So okay lah, memang okay. Dia portable, senang untuk saya bawa dia ke mana-mana. And saya letak dia dalam bag and just guna bila saya nak guna dekat laptop saya ke dekat smartphone. Okay, ini item kedua. Harga dia RM9.90. Kita pergi kepada item ketiga. Kalau anda tengok video saya review Samsung Galaxy Z Fold 3 selepas 3 bulan guna dia, dalam video tu saya bagi tahu yang build quality Samsung Galaxy Z Fold ni sangat-sangat bagus lah. Saya guna dia dalam kereta, saya letak dekat Huawei smart charge saya tu, wireless charge kan, disebabkan bila saya lipat dia besar, Huawei tu tak mampu tampung dia punya berat and dia jatuh. Banyak kali dia jatuh tapi luckily dia tak pecah lah. Untuk saya guna benda ni, sama ada untuk tengok wave ataupun layan YouTube ke, saya perlukan stand smartphone yang baru. Ini dikatakan stand smartphone stand untuk tablet. Disebabkan saiz dia besar, saya beli ni. Harga dia memang tak mahal, RM3 something sahaja. Dekat bawah dia ada 3M punya selotip, tapi ni tak tulis 3M, so saya tak pastilah dia punya ketahanan macam mana. Yang best, kita boleh rotate dia. Ikut kita punya sudut. Letak macam tu. Dan kita boleh letak kita punya smartphone. In case saya nak layan sesuatu ke, saya boleh layan lah sambil jalan. Cuma saya concern satu benda sajalah tentang stand ni. Walaupun harga dia murah kan, dia punya tempat letak ni dia pakai plastik and dia memang sentuh screen. Dia macam ketat sangat lah. Kita tak boleh laras dia punya ni. So far saya guna, ada ketika dia menyebabkan malfunction, macam ada orang touch saya punya screen. But so far okay lah untuk kita layan movie. Macam kita letak Netflix, layan macam Adam Project kan, kita letak dekat situ, kita yelah, just untuk layan movie atas kereta, cun lah. Harga dia RM3.90. Lepas tu kita pergi kepada item yang terakhir. Item yang terakhir ni jujur saya bagi tahu kepada anda, saya beli tapi saya tak tahu nak guna ke tak. Saya tak tahulah nak guna ke tak. Saya beli just untuk check kualiti dia macam mana. Iaitu ini saiz dia, anda boleh tengok saiz dia tulis 32.5 cm kali 24 kali 23.5 cm. Ini ialah rack untuk kita punya router. So router biasa kita letak dia macam tu saja kan. Tapi ini ialah rack dia supaya kita punya ruang tamu ke tempat letak router tu nampak lebih kemas. Cuma kenapa saya kata saya tak tahu nak guna ke tak, sebab sebenarnya memang tak ada tempat lah dekat router saya tu. Dia duduk memang hujung-hujung dah saya punya almari tu. So produk dia, saya sebenarnya expect something dari aluminium, something dari itulah. Maybe saya tak baca dia punya description. So dia punya produk dari plastik sahaja guys. Sekejap saya buka lagi.
So, ini produk dia. So, dekat atas ni kita akan letak router. That's why ada lubang dekat sini untuk antena keluar. Dan dekat bawah ni anda boleh letak apa-apa sahajalah. Macam anda punya remote control, remote TV tu kan. Ataupun maybe anda nak letak anda punya buku Kamus Dewan Bahasa kan. Anda boleh letak dekat bawah ni. Dari segi build quality dia actually memang plastik yang nak kata murah sangat tu. Mungkin kot. Murah sangat. And kabel boleh masuk ikut dalam sana. Okay, kabel boleh masuk ikut dalam sini. Dia terus keluar ikut sini. Nampak tak? Dia akan keluar ikut sini. Wow. Dia jenis sliding guys. So maksudnya kalau kita punya router tu jenis tebal ke, so kita boleh buka dia macam ni sahaja. Kita boleh buat macam ni. Ada kabel root. Ni antara benda yang saya nak puji jugalah. Sebab nanti kabel kita akan pasang dia punya power adapter. So kabel akan keluar ikut bawah ni. Dia pun tinggi. Ada udara untuk keluar masuk. Dari segi kabel management tu pun dia ada fikir something lah. Bukan bodoh-bodoh macam tu je. So ini produk yang berapa saya tak pasti dah. So ini sajalah produk-produk untuk video kali ni. Saya nak letak dia dekat tepi. Basically, itu saja untuk video kali ni. Macam saya bagi tahu di awal video tadi, kalau anda ada rasa barang-barang menarik untuk dikongsikan dekat channel YouTube Mona Lisa ni, anda boleh recommend saya dekat komen di bawah ataupun anda boleh DM saya dekat IG, saya akan beli. Dan kita tengok macam mana. Kalau item tu saya rasa menarik, saya akan beli juga. Kalau item tu saya rasa macam biasa-biasa, mungkin saya tak beli. Kalau saya beli pun maybe saya akan buat giveaway kepada anda lah. Itu saja untuk saya. Itu saja dari saya. Kalau anda suka dengan video ni, jangan lupa untuk tekan butang like, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Mona Lisa, dan jangan lupa untuk follow saya di Instagram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bereboh. Jumpa lagi.